العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelangsungan hayat. Begitu juga lah segala nikmat-nikmat yang kita sangat berhajat kepadanya, yang dengan itu hasil kewujudan kita atas muka bumi ini. Itulah sifat ilmu, sifat iradat, sifat kudrat, kebolehan untuk sama' basar dan kalam. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita pula dan hidupkan kita atas muka bumi ini dengan menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi SAW, yang kita jadi umat Nabi dengan sebab Islam. Alhamdulillah kita pula dah dapat Islam sejak pada lahir lagi. Mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita ada sekalian Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk boleh kita berada di masjid ke surau dan haloba untuk ke majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat mempelajari qanun ilahi ataupun ahkam asy-syar'iyyah, mempelajari hukum-hukum syarak yang Allah telah menetap dan mensyariatkan kepada kita, supaya kita nak hidup atas muka bumi ini tepat perjalanan dia, macam mana perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir petang ni untuk solat asar berjemaah, dan insya-Allah kita nak memanfaatkan pertemuan petang ni meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Qarib ini insya-Allah. Kita dalam masjid banyak iktikaf bersama, lepas ni saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, hadirin sekalian, apa yang kita belajar yang lepas terdekatnya adalah mengenai pembahagian wanita yang hendak dinikahi. Ada dua, ada sayyib dan bikir, dan beberapa permasalahan mengenai sayyib dan bikir ini, itu juga tarifan mereka dan isu yang berkaitan mereka. Alhamdulillah kalau ikut kita dah selesaikan bab itu. Kalau ikut tertib kitab tu, kita selepas bab tu dia ada bab muharramat, perempuan yang diharamkan nikah. Bab ni kita dah baca awal-awal lagi, satu mata dulu. Jadi untuk hari ni cadangan kita nak baca ni musim-musim yang orang nak cuti ni kan, dan duk musim kenduri pun, nak cerita bab kenduri. InsyaAllah rasanya bab ni nisbah kitab ni tu kita tak baca lagi. Kita tengok muka surat 140 perenggan 790 insyaAllah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, faslun wal walimatul ursi mustahabatun. InsyaAllah kita nak sambung ni satu fasal khas, dia nak sebut mengenai keduri kahwin. Pertama dia nak kata wal walimatul ursi mustahabatun. Walimatul urus sunat, itu asal hukumnya sebut. Jadi bila kata walimatul ursi ni kan, maksudnya kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni maksudnya atas apa yang telah disyarah oleh ulama, sama ada masuk kenduri kahwin tu dah menikah buat kenduri, ataupun hari menikah tu hari itulah buat kenduri, ataupun buat kenduri dulu.
yang selalunya adalah esok nak menikah, malam ni buat kenduri dah. Sah untuk kenduri tu dipanggil kenduri kahwin. Dan hukum walimah ni adalah sunat. Hukum buat kenduri ni adalah sunat. Jadi bila sunat dengan mana, ada jugalah suruhan syarak. Macam mana kita biasa belajar dalam fiqh atas nama sunat ni, dia ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Siapa yang membuatnya akan diberikan pahala dan tidak diseksa di atas siapa yang meninggalkannya. Dan tuntutan kenduri ini kalau ikut asalnya adalah kepada orang yang berkahwin. Siapa yang kahwin, dia yang disunatkan buat kenduri itu. Macam mana pun kalau tengok dalam masyarakat kita ada sekalian, kalau buat kenduri ini, selalunya yang buat kenduri ini bukan orang kahwin tu, bapa dia yang buatkan kenduri kan. Macam mana pun dengan isu yang kita bicara juga, memang bapa dia buat kenduri, tapi duit dia sapu duit apa? Duit anak perempuan dia yang sepatutnya mas kahwin, bukan mas kahwin. Mas kahwin selalu bagi ke anak perempuan, belanja hangus tu yang sepatutnya bagi ke anak perempuan, duit itulah yang dibalas oleh bapa dia, bahasa balas oleh orang tuanya untuk buat kenduri. Ini masalah yang berlaku kat kita. Ada beberapa isu kita dah bincang dulu. Yang asal nak sebutnya, memang ada tuntutan sunat buat kenduri, tapi tuntutan sunat buat kenduri ini adalah ke atas siapa yang berkahwin. Macam mana pun kalau ada orang lain nak tolong buatkan, macam mana? Terima kasih lah. Macam mana kalau saya sebut sekali lalu hukum akikah misalnya. Cuma akikah ni dia hukum sunat. Jika kanak-kanak tu selagi dia tak balik, sunat akikah ni dituntutan ke atas siapa nama wali, siapa yang wajib nafkah pada kanak-kanak itu. Orang tu lah dituntutkan untuk dibuatkan akikahnya. Bila dah balik, kalau belum akikah lagi, maka tuntutan sunat itu akan beralih kepada kanak-kanak itu sendiri bila dia balik, jika masih belum diakikahkan. Jadi tuntutan atas diri dia untuk dia akikahkan diri dia. Kerana hukum akikah ni dia sekali je semua hidup. Jadi bila mak ayah dia belum sempat mengakikahkan dia disebabkan mungkin tidak ada kemampuan untuk mengakikahkan anak-anak dia masa kecil dulu, bila kanak-kanak ni balik, pada dialah dituntutkan untuk dibuat akikah. Baik, akikah ada hukum macam tu. Ada pun kenduri kahwin tak, dia memang tuntutan ke atas siapa yang berkahwin, yang berkahwin. Macam mana pun sebutlah tadi, kalau ada orang lain nak tolong buat, terima kasih. Begitu jugalah bab akikah, asalnya tuntutan kepada wali kanak-kanak tersebut. Kalau bahasa mudah kita sebut bapa seorang kanak-kanak ni, ke atas dia lah dituntut untuk dibuatkan akikah bagi anak dia. Tetapi kalau ada orang nak tolong buatkan, cari kambing dan sebagainya, sah juga. Cuma dalam bab akikah ni, oleh kerana tuntutan asal adalah kepada wali siapa kanak-kanak itu, untuk orang lain buat, dia mestilah mendapat keizinan ke atas wali. Maksudnya wali mengizinkan untuk orang lain buatkan akikah untuk anak dia, baru sah. Yang nak diperlukan di situ adalah izin. Okay. Ada tu pun bab akikah, ada bab yang kita pernah bicara dulu. Saja saya nak hubung kaitkan dari segi hukum sunat dan tuntutan ke atas siapa. Jadi kenduri ini kalau ikut tuntutan ke atas yang berkahwin. Baik. Kemudian dia kata wal muradu biha ta'amun yutakhadhu lil unsi. Baik, yang dimaksudkan kenduri kahwin ni, apa dia kenduri kahwin? Lembu, kambing, unta, macam tu. Mesti buffet macam tu. Ke kena gotong royong? Tak, macam ni je asal fik. Asal sebut kenduri kahwin tu sunat. Maksudnya apa-apa nama kenduri kahwin sunat. Okey. Maksud wal muradu biha dikenaki dengan walimah. Maksudnya kita panggil kenduri tu apa dia? Dia lah ta'amun
Yutakhadhu lil unsi, dialah makanan yang dijadikan untuk sempena kahwin. Kahwin jamu makan. Tu kedua kahwin lah. Yang saya sebut tadi sama ada kahwin tu, hari lepas kahwin, hari perkahwinan, dan masyhur dengan selah disyarah oleh ulama, esok nak akad nikah, hari ni buat kenduri, terbenar atas nama yutakhudhu lil unsi, untuk perkahwinan tu. Untuk perkahwinan tu maksudnya dah kahwin, ataupun hari ni mau nak kahwin, ataupun esok nak kahwin, hari ni buat kenduri untuk kenduri esok tu, untuk perkahwinan esok tu, itu dipanggil lil ursi. Jadi apa-apa makanan yang disediakan, yang dibuat kerana untuk sebab perkahwinan itu, itulah dipanggil kenduri kahwin. Jadi kalau faham tu, lembu kan, tak syarat. Jamu tapai aja pun tak apa, buffet lah tapai. Jamu pulut kuning, jamu nasi lemak seorang sebungkus, ataupun capati seorang sekepin, roti canai, roti nan, sajalah saya sebut itu kan, walaupun Melayu orang tak buat lah gitu, tapi boleh. Ataupun jamu bagi kuih yang sebetul, karipap seorang satu aja, boleh. Apa saja makanan, ataupun bagi pisang seorang sebiji, boleh. Apa yang kita nak ambil faham tu ialah nak faham tuntutan syarak tu boleh. Cuma kita ni dah banyak terpengaruh dengan budaya, nak bunga telur, nak pelamin, nak ni. Ya Allah, sakit jiwa tengok tuan. Ya tuan, saya tak tahu. Kita ni makin kita belajar tuan, tambah kita tengok huraian ulama, apa yang sepatutnya yang ada dalam syarak dengan apa yang tak sepatutnya. Memang orang kita dia melampau lah istilahnya, dah melampaui had daripada apa yang sepatutnya. Apatah lagi dia menyalahi dah atas suruhan yang disuruh. Bahasanya macam tu. Kalau main masjid tak ada pula macam tu. Macam mengaji ni, tak ada pula gila-gila sampai lepas subuh mengaji, sebelum subuh mengaji, lepas asar mengaji, sebelum asar mengaji, lepas maghrib mengaji, sebelum maghrib mengaji, lepas isyak mengaji, tengah malam mengaji, pukul 1 mengaji, pukul 2 mengaji, tak ada pula. Tapi bila kenduri macam mana? Susah payah. Beli barang, tu nak pasang kemah dah satu kenduri, esok nak kenduri, malam ni kenduri apa? Kenduri tulang dulu, kenduri kaki ayam dulu, hati ayam dulu, perut ayam dulu, perut lembu dulu. Esok buat kenduri betul, esok buat makan daging, hari ni makan tulang aja. Berapa kali kenduri tu? Tuntutan kenduri macam tu. Mengaji tak ada pula. Ni mengaji lepas asar ni, mengaji betul-betul, mengaji tetap. Sebelum zuhur ni satu mengaji dah, lepas zuhur satu mengaji, tak ada lah gitu. Tadi syarah waktu sikit nak menunjukkan kita ni tak serius dalam bab mana yang memang dalam surah syarak. Kita serius dalam bab kenduri ni pasal apa? Pasal mamam. Itu kot bunyi sikit. Mamam tu makan lah. Dan kita sanggup pula untuk menjamu orang bersusah payah, panggil sekata dunia untuk datang dalam majlis kita. Dengar sikit saya sebut. Dia orang gairah sangat bab kenduri ni, agak-agak tentang pasal apa? Pandai. Saya senyum tu saya boleh faham pasal dia nak salam hak berisi. Kalau model 3,000 agak-agak salam berapa lah Pak? Tengok jemputan lah. Agak-agak lebih daripada kenduri ni buat ke makan modal. Lebih dia. Tambah pula yang datang pula kenalan besar-besar. Macam saya lah, kalau saya buat kenduri, saya panggil orang Sungai Petani datang, salam takkan bagi RM2 saja. Cik, bejek itu. Kalau seorang RM10 macam. Kalau 1,000 orang, tak 10,000. Kita belanja kambing 2 ekor, ada nak? Kata apa ibu bodoh 2,000. Padan belanja 2,000. Tapi kita pulangan balik tu dapat 10,000, dah untung 8,000. Orang lebih memikirkan bab itu. Dia bukan maksud dia buat akad nikah, kahwinan macam mana kita dah cara dulu. Kenduri ini maksud dia adalah untuk menyatakan kegembiraan. Kalau pengantin disebah dia dapat nikmat ada isteri,
ataupun ayah pengantin nak buat kerana dapat menantu pula orang baik, orang soleh, solehah, katalah itu. Jadi dia buat kenduri ni di atas kegembiraan itu, dan dia nak jamu orang baik-baik supaya makan makanan dia. Ini asal masuk syarat. Dengar ni elok. Kita buat jamuan kenduri ni untuk menunjukkan kegembiraan, dan orang yang kita nak bagi makan ni ialah orang yang taat, yang baik-baik, yang soleh, yang ikut syariat, tanpa ada motif keduniaan. Itu maksud kita jamu makan. Dan tuan-tuan lah, ada tetamu datang, tuan-tuan jamu makan. Apa maksud? Seronok tetamu datang, lepas tu kita nak menggembirakan hati dia. Pasal dia telah menggembirakan hati kita, dia datang rumah kita, lepas tu kita nak jamu. Kalau dia tak makan, kecil hati tak? Jadi kita gunakan apa yang ada harta benda kita untuk jamu dia makan. Kita seronok bagi dia makan. Siap bagi bekal ni, ambil bawa balik ni. Itulah konsep kita asal. Dan orang datang tu pula, tambah pula kenalan tu saudara mara kita, tok guru, ustaz datang rumah kita. Orang jam best. Orang dulu inilah dasar dia orang buat kenduri. Ini dasar kenduri dia. Satu orang dulu buat kenduri macam mana? Kalau malam Jumaat, masjid ni tengok alhamdulillah ada lagi masih baca Yasin. Ada orang kena bagi, orang dulu lah malam Jumaat ni apa? Bawa kuih pulut kuning dengan lauk pauknya, dengan gulai, dengan pisang. Siapa? Nak jamu orang buat majlis, ada baca Yasin malam Jumaat dan bersempena Jumaat untuk bersedekah, buat baik kepada orang yang baik-baik. Itu maksud kita asal rancang. Jadi kenduri kahwin pun masuk macam tu lah. Dia bukan macam ni. 4 je ni. Kalau tunjuk macam tu kan, 1 bagi 4 nak minta balik. Sajalah saya tunjuk tangan macam tu kan. Baik, waqala Syafi'i, berkata oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kata dia, tasduqul walimatu ala kulli da'watin lihadisin sururin. Kata dia, terbenarlah oleh kenduri kahwin ni, ala kulli da'watin lihadisi sururin, di atas kelakuan memanggil, mengajak, menjemput, lihadisi sururin, kerana perkara yang berlaku yang menggembirakan. Kerana peristiwa gembira, itu terjemah dia. Jadi kalau atas nama, jadi dia sebut ni atas nama walimah. Yang ni dia ambil perkataan Imam Syafi'i untuk menghuraikan perkataan walimah. Terjemah bahasa kita kenduri. Kenduri ni apa? Apa-apa jamuan makan yang kita beri disebabkan sesuatu keseronokan, dapat nikmat, dapat anak, kenduri. Walimah. Cuma yang tu walimah hakikah. Naik pangkat, kenduri lagi. Kenduri apa? Naik pangkat. Apa-apa saja yang kita dapat keseronokan, tu kahwin seronok lah. Siapa yang seronok ni kahwin ni sebenarnya? Paling seronok pengantin kan tak? Seronok. Apa-apa jamuan yang kita buat tu, itu atas nama kata bagi seronok tu, buat jamuan makan kenduri, itu namanya walimah. Hari Jumaat seronok tak datang hari Jumaat? Seronok. Jamu orang makan, walimah. Saya tak sebut istilah walimah. Apa lagi? Buat projek jaya, meniaga maju, macam mana? Buat kenduri lagi, walimah. Cuma bermacam-macam walimah ni asal memang hukum sunat. Istilahnya kita memberi makan kepada orang di atas sesuatu keseronokan, nikmat yang kita dapat. Kalau kita belajar dalam hadis, ada lebih kurang sabda Nabi SAW macam ni, at'imut ta'am turisul jinan. Terjemah dia apa? Kamu berilah makan kepada orang, dengan sebab bagi makan ni turisul jinan, kamu akan mempersakai syurga, mewarisi syurga. Maksudnya salah satu sebab kita dapat syurga adalah sifat kasih sayang pada orang. Yang antara kita sayang pada orang tu, kita nak jamu makan kat dia.
Apatah lagi saya nak sebut gini, orang yang dijamu tu adalah orang yang berhajat kepada makanan. Orang susah, budak-budak mengaji, budak-budak hafiz, budak mengaji pondok, orang ahli-ahli ilmu, apa lagi ya, bahasanya apa, orang anak yatim, janda-janda yang tak ada orang nak sara. Contoh, orang yang memang hajat untuk diberi jamuan, orang tu yang kita bagi keutamaan panggil. Hak tu paling besar pahala. Satu galakan kita menjamu makan kepada orang macam ni. Yang tu yang bukan maksud syarak kita buat kenduri ni kerana nak dapat income yang lebih besar daripada sesuatu perbelanjaan yang kita keluar. Apatah lagi dalam kita kegembiraan itu ada maksiat pula yang kita canangkan berlaku dalam majlis. Pamerkan wanita, pakaian pun ketat-ketat, jarang pula tu. Alamak, leceh. Tapi benda tu pada kita dalam masyarakat macam mana? Dianggap macam biasa. Yang ni adalah masalah kat kita. Okey, macam mana pun asal kita nak berjaga, kalau mengikut tarikh Imam Syafi'i untuk menghuraikan walimah ni apa-apa kita buat jamuan bersempurna dengan sesuatu peristiwa yang menggembirakan, lihadisi sururin, maksudnya benda yang baru datang menggembirakan kita seronok nak buat apa selalu. Antaranya buat kenduri. Kenduri itu dipanggil walimah. Jadi bila kahwin seronok tak? Walimatul ursi. Kalau kata buat akikah, walimatul aqiqah. Atau seumpamanya, kalau naik pangkat, walimah naik pangkat. Esok bagi kad apa ni? Walimah naik pangkat. Tak faham ya? Kenduri kahwin, bukan kenduri kahwin, kenduri naik pangkat. Dapat cucu, kenduri juga lah. Datuk dia yang nak buat walimah, tapi bukan walimah ursi. Walimah dapat cucu. Boleh? Yang akikah, yang ni bukan akikah, yang ni saja buat kenduri seronok pasal dapat cucu pula. Sihat, lelaki, contoh, apa seumpamanya lah. Dan memang maksudnya dah jadi kebiasaan kita ni, bukan saja orang Islam, orang kafir pun ada kaedah macam tu. Apa dia? Dapat sesuatu benda yang menggembirakan, kenduri. Betul? Kadang-kadang kenduri ni apa? Untuk buat sembahyang hajat. Kenduri juga kan. Istilahnya apa? Jamu orang untuk, macam ni kot saya nak bahasakan, umpan bagi orang datang untuk minta tolong. Tu pun jamu juga. Tapi yang tu tak dipanggil walimah. Pasal apa? Pasal itu bukan jamu di atas keseronokan. Itu menjamu umpan. Sikit kot kalau saya nak guna bahasa itu. Ataupun menjamu tu atau maksudnya ni, cuma bahasa kita panggil kenduri juga. Apa? Kita jamu orang makan, yang kita buat kebajikan, kita nak supaya kebajikan yang kita buat tu supaya disampaikan pahalanya kepada si mati misalnya. Yang tu atas nama keseronokan, dia bukan benda seronok. Dia maksudnya kita buat satu kebajikan, buat khairat, istilahnya khairat, buat benda khairat untuk sedekahkan kepada si mati. Itu bukan walimah. Pasal dia bukan buat jamu makan kerana keseronokan. Tapi dia ialah kaedah berbelanja harta untuk buat satu khairat, bersedekah kepada si mati misalnya. Adakah perbuatan yang tu disuruh? Dari segi kaedah syarak kita harus berbuat demikian. Pasal dia termasuk dalam bab doa. Maksudnya buat kebaikan, kita nak mendoakan kebaikan yang kita buat diberi kepada si mati. Boleh? Kaedah kita dalam mazhab, empat mazhab membenarkan kaedah ni, pasal dia termasuk dalam bab doa. Doa ni adakah dilarang oleh kita? Tidak. Jadi bolehkah buat amalan itu di atas apa yang telah dibahas oleh ulama dengan panjang lebar? Harus. Boleh buat. Kalau Encik Wahab kalau pening saya tak syarah panjang itu. Baik. Kemudian dia kata wa aqalluha lil muksir syatun. Baik. Sekurang-kurang kenduri kata dia.
Kenduri ni sekurang-kurang ni maksudnya minimum kenduri lil muksir. Minimum ni bagi orang yang kalau nak buat banyak, ataupun orang kaya, orang berada. Kalau dia kaya, dia berada, untuk buat kenduri ni syatun, seekor kambing. Ya, seekor kambing. Jadi siapa yang kaya, kambing seekor. Tuntutan pun seekor kambing. Saya nak sebut ini, kalau akikah kan, anak lelaki 2 ekor. Tapi kalau bak kenduri kahwin, terima menantu lelaki ke menantu perempuan ke, kita seronok dapat menantu tu, ekor je kambing. Mana kenduri besar lagi? Kenduri kekah ke kenduri kahwin? Kenduri kekah. Tapi orang besar kan kenduri apa? Kenduri kahwin. Kekah dia tak ada jamu karipap, tak ada. Kekah mesti kambing, dan kambing mesti cukup umur. Kalau kenduri kahwin, boleh kambing frozen, boleh. Kambing frozen faham? Dan boleh kaki kambing je, ataupun kaki kambing je, ataupun ayam aja, ataupun itik je, ataupun ikan goreng je, boleh kan? Apple aja, pisang aja. Tapi kalau kekah, kambing. Dan tuntutan anak jantan 2 kambing. Nampak? Mana besar? Tapi kita tengok dalam masyarakat, mana kenduri besar? Ada tak kenduri kekah sampai panggil berjemputan ada tak? Tak ada. Yang berjemputan ni kenduri kahwin macam sewil ke betul perjalanan? Itu balik ya. Bahkan kalau saya nak komplain, kalau saya kata gini, kenduri kahwin sampai 4 ekor lembu. Kalau kira dengan habuan 7 kali 4, 28 anak boleh buat kekah tu. Kalau anak semua anak jantan, 14 anak lelaki, semua kekah seorang, 2 ekor kambing, ataupun 2 bahagian lembu. Tapi anak dia baru 3 orang, seorang tak kekah lagi. Kahwin dulu 4 ekor lembu. Macam cerdik bangang. Kasar sikit bahasa bangang tu lah. Ini yang jadi masyarakat. Kahwin habis beribu-ribu, tapi bila dapat anak kan, tak ada kenduri apa pun. Senyap. Sepatutnya kenduri akikah dalam besar. Kalau saya kata ini, baik kenduri jamu pisang je, jamu karipap je, jamu bihun goreng je, simpan duit yang kenduri kahwin tu, buat untuk kenduri akikah. Lagi bagus. Tapi orang marah, ustaz ni ajar apa ni, menyalahi adat. Dan engkau menyalahi syariat, kau tak kira. Menyalahi adat ni kena tengok juga. Adat pun, kalau adat yang tak menyalahi syarat, tak menjaga syarat, tak apa. Tapi kalau adat menyalahi syarat, dan kalau pandang ada istilah fiqh macam ni, fiqh aulawiyat, kot gambaran ni ada istilah moden macam tu. Kalau tengok fiqh keutamaan, mana lebih utama? Buat kekah ke buat kenduri kahwin? Buat kekah lagi utama daripada kenduri kahwin. Lagipun tengok, kenduri kahwin, orang kaya, orang miskin kita bagi macam. Kalau kekah keutamaan bagi siapa? Orang miskin. Kalau tak ada orang miskin ni, jamu tak sah kekah. Sampai macam tu kan? Tuntutan jamu ni siapa? Mestilah untuk akikah, dan dia lebih besar peranan dia untuk menjaga kemasyarakatan berbanding dengan kenduri kahwin. Okey. Jadi kalau orang kaya, kambing seekor, walil muqilli ma tayassara. Dan bagi orang yang tak kemampuan, orang yang susah, kalau atas keseronokan tu nak kenduri apa? Dah kambing tak boleh nak beli, ma tayassara, apa yang mudah je lah. Ikan temenung je pun padan, temenung pun bahaya juga weh. Nasi lemak je boleh, sah. Baik, wa anwa'uha kasiratun mazkuratun fil mutawalat. Baik, yang ni kita khas bicara bab kenduri kahwin pasal ada tuntutan kenduri kat sini. Dan dengan tuan nak sebut sikit, sepanjang-panjang kitab fiqh tuan, memang antara kenduri yang disebut sepanjang pengalaman saya mengaji lah, kenduri kahwin ni yang memang dibuat satu pasal. Pasal memang ada khas peruntukan syarak. Bergembira dengan kahwin ni ada satu kenduri. Ada pun kenduri-kenduri yang lain
Kalau akikah dia ada akikah apa sebagainya lah, bergembira dengan lain. Dia punya tuntutan untuk buat kenduri itu tak macam sekuat kenduri kahwin. Maksudnya naik pangkat, pindah rumah baru. Tuntutan buat kenduri itu banding dengan kahwin, kahwin kuat lagi. Tapi nak banding kahwin dengan akikah, akikah besar lagi. Nak banding dengan korban, korban besar lagi. Ada orang kenduri kahwin tu saya kata 4 ekor lembu, tapi korban sebelum ni sekor, satu tompok tak pernah. Bahkan duk tunggu daging korban je datang. Tak sampai korban orang kita tahu ni ya. Sampai kampung sebelahnya, kat taman sebelah kita tak sampai pun kata dia. Dia tunggu daging korban dia pun. Dia tak pernah buat korban. Tapi bila kenduri kahwin, berkorban segala-galanya. Macam tu kot bahasa ni. Kita kena sivil lah. Yang ni yang kena unscrew balik, bagi longgar, setting betul, bagi ketat. Baru kita punya perjalanan tu, baru nanti dia betul ikut syarat. Allah. Baik. Macam mana pun dia sebut kenduri ni, kata dia dari segi nauk dia kasiratun cukup banyak, mazkuratun fil mutawalat, disebut dalam kitab-kitab panjang, kitab besar-besar, ada syarah macam-macam lah. Kalau sikit saya sebutkan ni, yang saya dulu sebut tu antara yang telah disyarahkan oleh ulama, macam lebih kurang saya sebut tadi. Memang disebut macam-macam kenduri tahlil apa, buat kebajikan untuk dihadiah pada orang mati malam Jumaat, seronok dengan hari Jumaat. Ni kita ni Syakban dah ni. Hari ni 1 Syakban pun kan. Seronok dengan Syakban. Zaman saya dulu, masa zaman saya sekolah menengah, masa istilahnya zaman kecil-kecil lagi lah kan. Zaman masa saya duduk sekolah dulu, bulan Syakban ni paling seronok lah. Contoh siapa? Kenduri, lepas zuhur kenduri, lepas asar kenduri, lepas maghrib kenduri, lepas isyak kenduri, lepas subuh kenduri. Siapa? Seronok nak menyambut Ramadan. Ramadan tak apa hari lah. Betul kan? Dulu kita rasa macam tu lah, suasana macam tu, betul kan? Tuan tak biasa rasa itu. Kok dulu tak biasa main masjid. Kasar je bahasa itu kan. Ya kan, saya zaman tu saya rasa tu. Sampai mak kadang kita pergi masjid apa, dia tahu lah kalau musim ni dia memang tak gaduh tinggal makanan untuk kita. Dia kata tahu tu, balik lambat pula kata dia, tahu lah pergi kenduri lah tu. Memang betul pun, memang kenduri lepas asal sampai tak larat lah. Lepas kenduri, lepas zuhur pun bagi 3 rumah 4 rumah. Maksudnya orang bakat buat kenduri. Pasal kenduri apa? Nak sambut Ramadan dah, tak apa hari. Kan? Ada kenduri tu. Kalau atas disebut mutawalat ni, memang ada. Memang ada. Satu sikit lagi nak sebut. Satu yang kita belajar bab puasa, 15 Syakban ni orang baca Yasin tu satu hal. 16 Syakban kalau tak pernah jadi wirid puasa, tak boleh puasa. Kalau tak ada puasa yang wajib, haram puasa. Nah, kita belajar fiqah macam tu tak? Untuk tak puasa tu buat apa? Makanlah. Yang tu yang saya nak dengar tu. Pasal buat kenduri. Kenduri apa? Kenduri seronok nak tunggu Ramadan. Orang yang nak memang ada puasa, dia memang akan puasa. Satu, gedi-gedi nak puasa dah, kau tunggu tu, puasa tu. Biar keseronokan tu orang kata meluap-luap. Oleh kerana tak boleh nak puasa lah. Lepas pada 15 Syakban tu, 16 memang tak boleh lah. Kalau sebelum ni tak pernah puasa, melainkan puasa qada, puasa nazar, puasa yang wajib-wajib tu lah. Kalau puasa sunat tak boleh. Untuk buat apa masa tu? Makanlah. Untuk makan, nak makan, takkan makan seorang. Macam mana pun, sebenarnya isu dia bukan isu makan tu. Isu apa? Nak menunjukkan keseronokan nak menyambut Ramadan tu, buat kenduri jamu orang makan. Ini nak sebut, saya nak sebut hukum fiqah ada, cuma kita kadang tak pernah disyarahkan. Dipanggil hikmah tasyri'iyah, hikmat pensyariatan hukum haram puasa tu pada 16 Syakban, nisfu sani Syakban tu. Kenapa? Antaranya kerana disunatkan ada kenduri tu. Kenduri menjamu orang ramai disebabkan kerana seronok menunggu kedatangan Ramadan. Pahala tak seronok datang Ramadan? Pahala.
Betul bila pahala, jamu orang makan pahala tak? Pahala. Itu perjalanan syariat. Kalau Encik Wahab pening, mana nas? Dia pasal Encik Wahab ni dia nas keren sikit bahasa gitu. Keren ni maksudnya macam mana? Kalau hadis tu kata bagnuri, bawa bagnuri. Dia tak pandai nak ambil faham dengan istilah dilalah lafaz. Sama ada dilalah mantuk, dilalah mafhum, dia orang tak kerti. Satu kalau ayat Quran pun, mana ayat Quran tu, ayat mutasyabihat pun mentah-mentah dia ambil, telan gitu, tanpa apa-apa dia nak proses dengan memahami dilalah ayat. Mungkin ayat tu tinggi sikit lah dari segi ilmiah dia, tapi nak sebut Encik Wahab ni fahaman dia macam tu. Satu, dia orang punya perjalanan akidah, perjalanan syariat pening, memang bercanggah dengan perjalanan kita. Satu, memang salah fahaman Wahabi ni, Encik Wahab ni. Okay. Jadi asal saya nak syarah tu, nak kata dalam kitab-kitab besar Mutawalat, dia syarah panjang bab kenduri ni. Macam mana pun saya dah sebut tadi apa keutamaan, apa pun lebih kuat. Baik, jadi itu hukum buat kenduri. Kemudian wal ijabatu ilaiha wajibatun, dan kata dia memperkenankan ilaiha kepadanya, kepada walimatul ursi, kepada kenduri kahwin ni, perkenan tu wajibatun, wajib. Dengar elok ayat perkenan, fokus itu, bukan makan. Satu, kalau buat kenduri kahwin bulan puasa boleh tak? Boleh. Malam tak, siang boleh. Pasal yang wajib bukan makan, yang wajib ialah perkenan. Perkenan tu maksud dia macam mana? Hadir masjid, iklan ada pengajian lepas asar, ada jamu makan kan? Ada orang tertentu lah yang diberi makan kan. Okay. Yang nak ditunai mana? Perkenankan panggilan. Itu je. Satu, tak jamu makan pun tak ada masalah. Pasal faham ni, orang panggil untuk meraihkan satu majlis seronok, kita datang, tak dapat makan, tak apa. Pasal apa? Pasal memperkenan ni istilahnya idkhalus surur ala qalbi akhi. Kita memasukkan keseronokan dalam hati saudara kita. Pasal orang panggil, kita datang, orang seronok tak? Kita disuruh tak menggembirakan saudara kita, orang lain? Disuruh tak? Suruh. Pasal al-mu'min akhul mu'min, man qada hajata akhihi qadallahu hajata. Siapa yang menunaikan hajat saudara dia, Allah Ta'ala akan tunaikan hajat dia. Ada galakan tak macam tu? Antara hajat ni apa? Perkenan datang majlis. Bukan makan. Makan ni nisbah tuan rumah nak jamu tetamu, itu hak dia. Dia nak jamu karipap ke apa punya masalah. Tapi kalau dia tak jamu pun, datang macam mana? Datang tu, kalau bab kenduri kahwin, wajib perkenan. Satu, dia orang kata 4 kenduri ni tak larat pergi lah, siapa? Penuh perut lah. Dengar elok. Bila dia perkenan tu wajib, tuan-tuan wajib pergi semua. Yang mana tuan-tuan boleh rumah ni, tuan-tuan boleh pergi. Kalau satu dekat Australia, satu kat Jepun, tak boleh pergi semua. Saja saya tunjuk jauh-jauh tu kan. Tapi kalau Putrajaya, hari ni ada 5 kenduri, tuan-tuan pergi ya, kenan, tunjuk muka ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah lah, barakallahu lakum apa kan. Mujama'ah bainakum bil khair. Tak pun nyanyi sikit, salam je, barakallahu lakum saja dia bunyi gitu sikit kan. Pasal dia doa tu, memang tu doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia lagu kan. Apa saya nak sebut ialah perkenan. Satu, bukan wajib makan. Tak larat makan lah, tak mau pergi lah, pasal kenyang lah. Makan pun mengarut je. Siapa suruh kau makan? Yang wajib tu perkenan. Ya. Jadi yang prinsip kenduri yang orang dah tak faham. So kita yang pergi ni, kita kira makan. Pula tu dah makan, ngumpat lah. Agak-agak ngumpat apa? Lauk situ tak apa sedap. Buffet mahal.
kata catering mahal tapi lauk tak sedap. Yang ni gotong-royong, yang ni memang puas hati makan jamu sungguh seperi-peri buat dosa. Maksudnya tak payah silent je buat tu, diam. Banyak benda kita tak repair dalam masyarakat ni. Allah, tapi yang kadang malah gitu ni. Apatah lagi dia disebut, asal dia kata perkenannya wajib, baik, wala yajibul aklu, baik. Jadi fardu pun kata dia ay fardu ainin fil asahi, fardu ain tu sikit lagi nak ambil hukum. Dan memperkenan wajib ni kat siapa? Kat orang yang dijemput. Dan jemput ni mana? Jemput khas. Kalau jemput am tak wajib berkenan. Jemput am tu je macam kat masjid lah. Tuan-tuan, hari Sabtu ni ada kenduri rumah Pak Long kita, pengurusi ke apa kan. Jadi tuan pengurusi masjid atau tuan imam masjid kita menyebut semua tuan-tuan ni ahli Korea, datanglah kenduri dia. Pasal ada buat kenduri kahwin. Yang mana agak tetamu yang ada di rumah apa, panggil semualah anak-anak, saudara-mara, main cuti ke apa kan, panggil semua. Semua dijemput. Seorang pun tak wajib pergi. Tu boleh pergilah, dah dijemput. Tapi tu kenduri yang jemput umum. Kalau jemput khas tu tak kena pergi, tu fardu. Tu pun selama-lama tuan-tuan menyatakan keboleh hadiran tuan-tuan. Dia bagi kad tu, ni kad apa ni? Kenduri saya, anak saya ke apa kan disebut kan. Berapa hari bulan gini-gini. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan terima tu terima jemputan khas tu. Jemputan khas tu, kalau tuan-tuan kata maaf tak boleh datang hari tu, tak pergi. Maksudnya tuan-tuan kena bagi uzur siap-siap lah. Kalau bagi tu maksudnya tuan-tuan accept, maksudnya tuan-tuan kena pergi. Yang tu yang tuan-tuan tak boleh tinggal tu. Yang tu yang tak ada uzur tinggal. Kalau ada uzur saja boleh tinggal. Maksudnya tuan-tuan punya komitmen mesti besar. Ni jemputan ni kenduri mai ya. Tuan-tuan mesti jawab tu. InsyaAllah. InsyaAllah mai tak? InsyaAllah tak mai. Melayu ni insyaAllah tu memang tak mai. Kalau mai tu memang mai kenduri. Sepatutnya macam mana? Tak boleh mai. Memang tak boleh mai apa tak mai? Sorry ya. Aku buat makanan istimewa ni. Satu kan, kata sorry tak boleh mai. Yang ni ada kelas. Ni. Tak apalah, tapi kalau ada lapang mai okey. Kalau kita kata mai, yang tu yang wajib fardu ain. Jemputan pula jemputan khas. Dia ada kait dengan hukum. Kadang-kadang kita belajar ni, belajar umum ya, kita tak detail. Bila detail memang ulama kita kalau dia bahas satu-satu, baru kita tengok orang ni wajib, orang ni tak. Satu kalau yang jenis tempek kenduri kahwin dekat masjid tu, ke pejabat ke mana-mana, memang tak wajib ada kita hadir. Jadi yang wajib mana? Yang jemput individu ni, panggil, jumpa, bagi kad ke apa kan. Yang jumpa tu, yang directly jumpa tu. Kalau indirect pun kalau ikut sahaja. Kalau dia wakil, wakil satu orang, tolong jemput orang dalam taman ni. Tak, kad tu suku. Yang umum tu suku, ni yang khas panggil. Yang khas panggil tu pun jadi wajib. Dan asal nak sebut fardu tu fardu ain tu bil asah. Dan bila fardu ain tuan, dia kata macam ni, jemput hang di kenduri lah. Hang saja. Jangan jemput bini dengan anak-anak sekali. Melainkan kata hang dan bini dan anak-anak hang. Habis semua. Ni tukang jemput pun kena pandai kan. Macam mana pun nak sebut ni. Kalau tak dijemput pergi macam mana? Haram pergi pasal tak dijemput. Pasal kita nak pergi rumah orang, nak lapak minta makan itu, sedangkan majlis tak dipanggil. Dari segi kaedah, siapa tak dipanggil untuk ke majlis yang khas, jemputan pun khas, haram pergi. Makan memang tak boleh, pergi pun haram. Pasal apa? Dah tak dijemput walaupun jiran sebelah. Yang ni yang nak hukum nak kenal lah. Kadang-kadang orang buat kenduri terhad, jiran-jiran dia tak panggil, dia panggil orang tertentu je. Dia panggil pun orang masjid je. Orang masjid semua dia panggil. Jiran dia tak panggil. Siapa? Jiran ni bukan pergi jemaah, dia tak panggil lah.
Sampai orang pula heran, jiran-jiran tak main apa? Jiran ni bukan ahli masjid, aku panggil orang masjid lah. Tengok orang masjid semua ada. Tok Bilal ada, ni semua ada. Siapa? Saya memang panggil orang masjid lah, saya tak panggil orang lain. Kita pun datang seronok lah. Pasal apa? Semua pergi masjid lah. Orang masjid semua best. Ini berserabut tengok, yang pakai subang ada, tocang ada. Kelang kabut sana. Pasal dia kenduri am kan. Artis ada, Cina ada, Hindu ada, Iban Sarawak pun main. Wala yajibul aklu minha, dan dia kata tak wajib makan minha min walimah. Kitab sebut bukan wajib makan. Satu hari itu tuan-tuan puasa, macam mana? Wajib buka tak? Tak wajib. Pasal bukan wajib makan. Satu boleh tak buat puasa bulan puasa, bulan Ramadan siang, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan nak kata jimat ke ekonomi ke punya pasal, tapi boleh tak? Boleh. Pasal yang wajib tu berkenan. Satu, kalau kita belajar hukum fiqh ni tak ada masalah. Ulama bahas lama. Kalau orang kata apa, itulah hang kena mengaji, hang tak tahu. Hukum ulama bahas lah. Hang kata lebih kurang kata pula haram, dosa cakap macam ni. Buat kedekut sangat, buat kenduri, buat majlis siang bulan Ramadan, tak ada masalah. Yang ni pun kebajikan, pasal kita nak masukkan gembira dalam hati dia. Datang pun dapat pahala lah, bukan nanti makan. Hang cakap macam tu dosa, hang tobat, berumpat tu, hang minta maaf kat dia. Yang ni yang tak ada lah masyarakat ni. Ilmu macam ni dah lah ilmu tak ada, tambah nak manusia macam tu lagi susah. Tambah setumpak lagi lah. Dia tu memang berkut pun. Tambah kita setui. Baik. Jadi tak wajib makan daripada walimah. Ada pendapat yang sahih. Baik. Ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim falaysat fardhu ainin bal hiya sunnatun. Ada pun kata dia memperkenan bagi kenduri lain daripada kenduri kahwin, daripada kenduri-kenduri yang lain, falaysat, tidak ada ia memperkenan ini fardu ain. Dia bukan fardu ain, bal hiya sunnatun, bahkan dia adalah sunat saja. Dia adalah sunat saja. Jadi kalau kenduri lain hukum memperkenankan dia adalah sunat. Walaupun itu dengar sikit, sunat pun dapat pahala lah. Kalau atas targhib yang Rasulullah beri, kita ajak orang datang rumah kita, tambah pula ajak khas. Rasulullah kata apa? Man qada hajata akhihi qadallahu hajatah. Tunai hajat tu tahu kan? Dia jemput, kita datang. Seronok tak dia? Tambah muka-muka yang dijemput dia, alhamdulillah datang. Alhamdulillah. Main. Ustaz main, Tok Imam main, Tok Bilal main. Tersiap main. Seronok orang masjid main mengaji. Yes. Orang mengaji main orang mana? Apatah lagi kalau kenduri kahwin. Kalau jemputan umum tuan, nanti yang kata dia jadi tak wajib pasal apa? Kita tak main pun dia bukan ambil hati. Tak main lagi bagus, tak ada jimat dia tu. Itu tidak ini wajib. Dan kalau kita faham wajib tu dan juga ada hukum sunat pada masalah kenduri lain, satu yang kenduri kahwin dia jadi wajib. Seorang akan jamu makan, betul tak? Dia mesti bejeknya agak-agak berapa orang nak makan. Satu, siapa yang dijemput dengan khas tu wajib. Tambah pula dia sediakan makanan banyak. Tuan-tuan tak pergi, tuan-tuan telah istilahnya mensisiakan makanan yang disediakan untuk tuan-tuan. Memang asal makan tu katalah tak wajib tau. Memang tak wajib, bukan katalah. Pendapat yang paling sahih. Macam mana pun faham sahih tu, mukabil sahih, ada yang kata wajib. Macam mana pun atas pendapat kuat itulah lebih dipelihara. Macam mana pun nak kata gini, pasal syarah ulama ada kata gini, katalah hari tu kenduri pula kenduri kahwin, dia memang jemputan khas, dia panggil kita pula orang yang memang diharapkan untuk datang. Katalah kita pula ustaz lah, contoh kan, kawan kerabat pun orang yang paling rapat yang kita, dia jemput. Memang kalau kita tak datang dia kecil hati, apatah lagi datang tak makan, dia kecil hati tak? Aku masak ni untuk hampa lah. Memang kau tahu hampa ni suka makan kan ni, hampa tak makan pun, tak sudi pun makanan aku lah. Tuan-tuan kena makan. Atas mukabil kalau asal tadi, kalau puasa sunat, tuan-tuan disuruh berbuka.
Apatah lagi kalau itu menghampakan hati dia. Kalau tuan-tuan tak makan, dia kecil hati. Kalau puasa sunat buka, puasa wajib tak boleh ya. Ada bab sampai macam tu. Tapi kalau tuan-tuan tak makan lagi, dia seronok. Tu tak nampak. Tuan-tuan tak makan lagi bagus ya. Dah maaf pula, tuan-tuan makan lagi dia takut. Kata dah, pupak ni kalau makan bukan reti sikit. Kalau tak makan cukup bagus ya. Tu dia seronok tu. Kita kena ada psikologi. Sajalah bicara tu. Baik. Wa innama tajibu da'watu li walimatil ursi aw tusannu li ghairiha bi syarti alla yakhussa ad-da'i al-aghniya'a bi da'wah. Baik. Hanya saja kata dia wajib memperkenalkan panggilan kenduri kahwin ataupun dari segi hukum sunat memperkenalkan bagi kenduri yang lain pada kenduri kahwin bisyarti dengan syarat. Jadi hukum sunat ataupun wajib masalah perkenalan jawab kenduri tadi Allah yakhussa ad-da'i al-aghniya'a bid-da'wah, bahawa tak menentu oleh orang yang menjemput akan orang kaya dengan panggilan. Dia tak mengkhususkan orang kaya-kaya je. Katalah ni jemput kenduri ni, kenduri kahwin ataupun kenduri lain, tapi ni saya memang panggil VIP saja. VIP ni apa? Semua datuk-datuk dan datin-datin. Kaya tak selalunya. Kalau kita datuk kali pun tak wajib pergi. Maksud apa? Jamu orang kaya saja. Tak wajib meraihkan majlis ni. Nak faham apa tu? Menjamu ni, keutamaan ra'i adalah kalau yang menjamu tu maksud dia nak jamu orang susah, macam ni. Kalau maksud dia jamu orang kaya, ini bukan majlis untuk mencari kebajikan, menjamu orang susah, satu tak wajib pergi. Ini majlis lain maksud. Bukan maksud dia untuk menjamu orang berhajat, tapi maksud dia sedia maklum lah, jamu orang kaya-kaya kalau panggil buat apa kan, mesti nak nama tak? Nak populariti, nak glamourity, apa lagi, nak celebrity, nak apa-apa, nak pangkat, apa seumpama tu lah. Bukan untuk maksud orang yang hajat pada makanan kita nak jamu. Tambah pula bangla no entry, endon no sweat, apa seumpama tu. Siap pangkah, bangla pangkah, endon pangkah. Pakai koyak-koyak, pakai serban pangkah, pakai kain pelekat pangkah, pakai jubah pangkah. Ni lain ni. Itu tak yang ni. Baik, bal kata dia yad'uhum wal fuqara'a wa yad'uhum fi yaumil awal. Baik, jadi untuk jadi wajib ataupun sunat hukum tadi adalah hendaklah mengajak, menjemput oleh orang menjemput ni, kena jemput orang kaya dan fakir miskin sama sekali dalam majlis. Baru ada hukum wajib memperkenan pada kenduri kahwin dan sunat memperkenan pada kenduri yang lain. Siap. Wa yadwahum fi yaumil awal. Dan hukum jadi wajib fardu ain ni walaupun jemput orang miskin, jika menjemput oleh orang menjemput ni orang kaya dan miskin tadi fi yaumil awal, pada hari pertama. Sebab ada kenduri kadang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Orang dulu memang ada yang berhari-hari kan. Sekarang jarang lah dengar kan. Tapi kalau ada yang banyak hari ni macam mana? Yang wajib fardu ain hanya pada hari pertama. Jadi hari kedua, hari ketiga, hari kedua kalau ikut hukumnya sunat, hari ketiga dah datang hukum makruh. Pasal dah lain maksud kan ni. Tambah pula jamu mewah-mewah. Kalau kita dengar orang sultan dulu, sultan memang jamu rakyat 7 hari 7 malam. Betul, kita biasa dengar itu kan. Betul tak betul dulunya cerita tu tak tahulah, tapi cerita orang dulu gitu. Allah. Baik. Fa in ulama bi salasati ayyam lam tajibil ijabatu fi yaumi tsani bal tustahabu wa tukrahu fi yaumi salis. Betul. Kata dia kalau seorang membuat kenduri selama 3 hari, kata dia tak wajib memperkenankan pada orang lain pada hari lam tajibil ijabatu fi yaumi tsani, tak wajib memperkenan pada hari kedua. Hari kedua tak wajib dah.
bal tustahabu, bahkan hanya hukum sunat saja. Dan wa tukrahu fi yaumi salis, dimakruhkan berkenan pada hari ketiga. Maksudnya kenduri ini memang tak suruh sampai 3 hari. Dan sikit nak sebut ni, siapa tak disuruh sampai 3 hari? Kalau ada pun sampai 2. Siapa? Kalau orang pakai miskin pun kan, kalau dia sangat lapar dan berhajat pada makan, hari pertama memang hari dia sangat seronok, dia akan makan semakan-makannya. Kalau hari kedua pun hari kenduri, semalam dia dah kenyang gila punya tuan, hari ini dia masih lagi boleh mengisi kekosongan perut dia yang dia dah lama tak makan. Tapi bila masuk hari ketiga, tak ada, mengepek lah. Baik selang buat hari kenduri lain. Nak menunjukkan apa? Nisbah makan banyak dan berseronok dengan kenduri ini, dia limited dalam syarat 2 days only. Ni kedah-kedah ulama ni. Dan kedah ni juga ulama-ulama kita sebut macam ni. Saya sebut ni tuan-tuan pasal tutup guru syarah kat kami benda-benda macam ni. Kenduri misalnya, memang kami pondok ni kadang-kadang diasuh dengan sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur, sedikit rehat. Pasal nak mengaji banyak kan. Bila ada kenduri macam mana? Kadang-kadang nisbah kat Malaysia buat kenduri. Kadang-kadang memang hari Jumaat, memang hari kenduri. Jamu-jamu sungguh. Kalau ada hari-hari lain pun, kalau ada kenduri, Sabtu Ahad memang Tok Guru kalau berkenan kenduri, Sabtu Ahad memang dia berkenan. Pasal istilahnya hari untuk budak-budak pondok makan sedap sikit lah, itu kan. Pula tu budak pondok ni kan jangan ada tahu, dengar saya nak sebut, kalau jamu ni hidang ni tak ada yang tinggal dalam hidang. Dan memang orang kampung tahu lah, budak pondok memang makan macam ni. Kalau saya tuan antara orang yang kalau buat kenduri lah, saya suka orang panggil budak-budak pondok. Kita pun orang pondok, kita tahu kan. Macam apa? Jamu lah apa pun, batu kayu pun habis semua. Ya kan. Dan kami pun dah biasa ni jamu dengan makanan talam apa, memang bubuh ya, habis. Sagi jamu kacang lah lepas tu, habis. Bagi kuih, habis. Senang basuh, tak ada baki. Tuan-tuan dengar saya buat, memang seronok jamu orang-orang mengaji macam ni. Pasal dia memang orang istilahnya seronok untuk dijamu makan. Kalau tuan-tuan jamu orang kaya-kaya tambah VIP macam ni, macam keliling kita ni, tambah rumah lot banglo-banglo tu, tuan-tuan campur kenduri ya. Dia makan tu. Udang pun sekok besar kita beli, besar tu. Separuh dia makan. Sebab udang kat rumah dia besar air. Tuan-tuan jamu 4 mata ya, dia 10 mata rumah. Satu tak payah kan jamu orang tu. Dia kan makan pun, ambil ayam taklah sikit-sikit tu makan pun tak habis, buang. Begitu budak pondok je lah, tuan jamu lah apa-apa habis. Kita nak jamu orang macam tu, orang macam tu. Apa saya nak sebut je lah, Tok Guru ni kalau Sabtu Ahad kalau ada kenduri memang dia panggil budak-budak yang memang kalau 40 orang ke apa kan, yang memang disuruh panggil. Kalau sampai hari Senin dia bagi limit, yang mana dah pergi hari Sabtu Ahad lepas, kalau pergi hari Senin ni panggil orang lain tak. Tok Guru punya peraturan. Hari Ahad pun pergi, hari Sabtu pun pergi, yang ni tak pergi hari Senin, bagi orang lain. Pasal apa? Kenduri dia takat maksimum 2 hari lah. Hang jamu kenduri makan perempuan ni 2 hari lah. Dan memang kita tasawuf pun tuan, memang disuruh sedikit kan makan apa. Tapi kalau jamu kenduri macam mana? Belum. Memang kita fikahnya tu, kita tasawuf macam tu. Rasulullah pun kalau kita belajar kehidupan para sahabat, ada kenduri tak? Ada. Tu yang ada hukum syariat kenduri ni. Dia orang bila kenduri makan macam mana? 2-3 mulut kan? Tak, makan sungguh, jamu sungguh. Macam apa? Antara yang kita memang dibenarkan untuk makan sungguh kenyang sepuas-puasnya kenduri. Pasal kenduri di atas orang jamu. Apa orang jamu? Sapu. Makanlah orang sungguh. Nah memang macam tu tuan. Perjalanan kenduri ni memang macam tu. Perjalanan ulama. Hari lain macam mana? Kalau kita sendiri olah makan, hang kena makan mengikut kadar yang sepatutnya hang makan. Puasa sedikit, mujahadah. Tapi kalau pergi rumah orang jamu,
balut. Dengar. Saya dulu pun tak faham tentang prinsip ni. Bila kita ngaji dengan tok guru sebiji, oh macam ni perjalanan ulama dulu. Masya-Allah. Kita tengok dalam kitab sebiji, oh macam ni perjalanan dia orang. Baru faham perjalanan para sahabat macam mana. Satu, Rasulullah waktu sahabat jamu dia makan sungguh-sungguh. Tapi hari-hari dia susun makan macam mana? Dia tak susun makan untuk dia nak makan sungguh-sungguh hari-hari. Bahkan hari-hari dia macam mana? Dia lapar. Dia suka puasa dan berlapar, ikat batu kan. Sahabat kaya lah. Kaya. Kalau hari jamu makan, dia makan lah. Tapi hari untuk dia susun makan, dia takkan susun makan untuk dia makan macam mana sahabat jamu dia makan. Dia faham? Kita macam mana? Tak, nanti orang jamu makan, kita jamu makan sungguh-sungguh. Kau orang kita. Sebab perjalanan hidup dia lain kan? Kita hanya akan jumpa tertib makan kenduri macam ni kan bila kita duduk dengan ahli ulama. Ahli ulama pun ahli ulama yang memang beramal dengan ilmu yang macam mana kita belajar dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kita hidup dengan mereka, kita akan rasa suasana tu. Kalau tidak, tak rasa. Dengar kan? Tuan-tuan, saya tak tahu, saya tak kata rasa tak rasa. Saya pasal saya duduk tempat mengaji, saya beradab berapa orang guru. Sampai lah ni pun kita duduk mengaji, yang guru yang duduk ada lah ni, macam tu lah konsep dia kan. Kalau kita main rumah dia kenduri, kalau dia jamu makan, kita makan sikit. Dia panggil saya ustaz lah, ustaz makan sikit kenduri ustaz, makan semua lah. Tapi kita faham prinsip tu betul ya? Betul. Untuk guru yang macam tu, bila kenduri macam mana? Balon habis-habis. Tapi bila hari lain, puasa. Oleh ulama kita dulu semua macam tu. Kalau saya tu arwah Fatih dulu kan, guru lah, dia makan kat rumah macam mana? Sikit kan. Tapi bila kenduri macam mana? Dengar saya dah sebut. Orang yang last kali makan dia, bukan last kali makan tu, makan orang semua dah makan baru dia makan, bukan maksud saya macam tu. Agak-agak macam mana maksudnya? Makan kan makan, maksudnya orang semua berhenti lah. Orang semua berhenti lah, dia duduk makan ni. Orang semua basuh tangan lah, duduk tunggu dia last kali. Pasal apa? Dia bersungguh makan bila orang jamu dengan lui. Saya biasa makan setelah dengan dia, saya tahu. Kita basuh tangan lah, dia tak basuh tangan ni. Tapi tengok dia makan je, dia tak makan, kita makan semua. Dia walaupun dia last tu, tak macam mana pun dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjukkan kata dia raih orang jamu dia makan, dia bagi dia position yang last kali, dan orang akan tunggu dia. Orang dah habis, kalau dia doa sekali. Itu satu. Dan dia makan pula macam mana? Dia makan satu-satu, dia enjoy makan tu. Ini apa? Dia orang yang bagi gulai, dia tak campur semua kan, makan gulai tu. Saya tengok ni arwah, kalau arwah Fatih dia makan macam ni kan, saya tengok tertib dia makan. Kalau dia makan tu dia tabur semua. Kita kalau ada macam mana? Ayam, gulai, dalca, buah sekali dia. Dia tak makan macam tu. Dia tak makan rojak tu. Dia makan macam mana? Saya hidang. Mula kata dia makan gulai. Dia makan nasi dia ambil, tapi dia ambil gulai tu. Dia makan gulai saja. Betul dia tengih tu. Mau dia ambil ni pula, adalah ikan goreng. Dia makan ikan goreng. Gulai tu dah habis tu. Mau ambil ikan goreng. Ikan goreng. Kalau nak kuah, dia ambil kuah. Saya kata lah, yang ni ada udang tak? Mau ambil sampai udang makan. Dengan nasi. Satu dia jamah. Dia tak campur semua. Dan pesan dia selalu dia jamu, dia makan kan apa? Kalau dia ngajak orang dia semua tu. Kalau ada 4 lauk, tinggal satu. Supaya ajak nafsu walaupun kita makan banyak apa dia? Jangan layan kendak nafsu semua kita balik. Dalam duk enjoy tu pun ada lagi tarbiyah mujahadah. Ini tuan tutup guru dia ulama. Hidup dia tu hidup dengan sentiasa mujahadah, kekal nafsu, lawan nafsu, ikut perintah Allah, ikut perintah Nabi. Walaupun dalam masa yang sama dia dapat satu nikmat, enjoy makan, tapi dia tahan dengan nafsu dia separuh. Pasal apa? Aku tak ambil semua lauk. Kita kalau masuk hotel 5 bintang macam tu, macam-macam lauk saya.
Tuan-tuan kalau mangkuk ayunnya tu tak ambil semua. Tambah majlis berbuka puasa dekat hotel 5 minta macam. Tuan-tuan pening lalat kat situ tengok makanan. Tuan-tuan kena fokus makanan tertentu je tuan-tuan kena ambil, bukan wajib ambil semua. Tengok yang ni pun sedap, yang ni pun sedap. No, ni tak boleh buat macam tu. Memang dia hidang, tapi selera lain-lain tu tak. Macam mana nak kata apa? Disiplin makan ni tuan-tuan bukan wajib ambil semua. Baik. Wa baqiyatu syurut mazkuratun fil mutawwalat. Dan dia kata ada baki-baki syarat lagi yang lain disebut dalam kitab-kitab panjang juga. Itu pun saya tak panjangkan. Kemudian dia kata wa qawluhu illa min udhrin ay mani'in minal ijabati lil walimati ka an yakuna fi mawdi'id da'wah ma yatadzabihi al mad'u aw la taliqu bihi mujalasatuhu. Baik. Jadi yang ini adalah yang kecuali daripada hukum asal. Memperkenankan kenduri kahwin adalah wajib illa min udhrin, melainkan daripada uzur. Okey. Selalunya ayat ni memang kalau kita bisa dengar alhamdulillah, cuma dengar dia lah. Selalunya kita faham uzur ni uzur siapa? Uzur kita orang kenduri. Betul tak? Hantar kita apa? Uzur tak lagi, tak sihat, demam, itu kita faham uzur. Yang tu kalau ikut uzur kita satu hal lah. Macam mana pun selalunya jarang nak ada uzur belah kita ni, pasal selalu sihat, betul tak? Yang selalu bincang dalam kitab ni masuk uzur ni bukan uzur belah kita. Uzur belah kita ni memang sedia maklum dalam fiqh. Kalau kita uzur memang tak wajib lah. Tapi uzur yang dibincang dalam kitab bukan uzur belah kita, uzur belah orang bagi kenduri tu. Kita wajib pergi kenduri kalau kenduri kahwin selama-lama tak ada uzur. Uzur kat mana? Uzur kat majlis kendurinya. Bukan uzur yang kita tak sihat. Uzur kita tak sihat ni tak payah sembang. Siapa? Sedia maklum Jumaat pun tak payah pergi, tambah kenduri. Tapi uzur apa ni? Uzur kat majlis kenduri tu. Yang tu yang nak bicara tu. Contoh kata dia, maksud uzur ni ay mani' min ijabah lil walimah. Dialah perkara yang menghalang daripada memperkenankan bagi kenduri. Jadi kat kenduri tu ada benda yang menghalang kita untuk kita pergi. Antaranya macam mana? Kan yakuna fi mawdi' da'wah man yata'adza bihi al-mad'u. Antara dia bagi contoh dalam kitab ni, kat kenduri tu kata dia seperti di tempat kenduri ni ada man yata'adza bihi mad'u, ada orang yang dengan sebab orang ni orang yang dijemput kenduri dia akan apa terjemah yata'adza ni, terganggu. Dia akan terganggu, jadi ralat kat dia dengan sebab dia hadir majlis tu. Boleh faham? Kita misalnya pergi majlis kenduri ni pakai serban tak? Pakai jubah tak? Pergi majlis tu tengok ada orang tak pakai tudung macam tuan-tuan tak terganggu lah? Terganggu. Tu tahu ni pasal tuan-tuan bila tuan-tuan pergi majlis ni orang ni mari, tuan-tuan terganggu tak terganggu? Tambah pakai surat baju ketat, kain belah macam tuan-tuan tak terganggu ke? Tuan-tuan rasa seronok dengan tetamu yang hadir tu? Kalau tuan-tuan seronok dengan tuan-tuan sekali jadi celaka habis yang ni yang kena faham ni. Kalau saya ngaji dulu tutup guru sebut misalnya lah, katalah pasal kita buat duduk majlis kenduri ni orang soleh ni, datang orang fasik main kenduri macam ganggu lah. Tu fasik. Saya sebut ni contoh orang saja. Ataupun main lagi orang seluar pendek, main lagi orang bertocang, main lagi orang bersubang. Oh Islam ni macam terganggu lah kita. Sagi kita tak kenduri, tambah kalau hak baran kan, aku tak boleh tengok bapak bersubang ni, main sini. Ni Islam ke kapiak? Kalau tutup guru dulu memang macam tu kan. Dia tak boleh, dia sakit hati dia tengok benda yang tu kan, dan dia kena mulut lagi, dia kena cakap. Kalau dia majlis yang tu uzur atas dia untuk dia main. Dan kita yang buat kenduri pastikan majlis kita nak buat kenduri
tambah kita panggil Tok Guru. Jangan sampai ada orang lain yang datang dalam majlis itu, Tok Guru ni jadi sakit hati, terganggu di atas kehadiran orang fasik dalam majlis. Itulah uzur yang minta dalam kitab fiqh. Itu ma yata'azza bihi al-mad'u. Lagi apa? Au la taliqu bihi mujalasatu, ataupun tak layaklah bihi dengan orang ini, untuk orang yang dijemput itu untuk duduk semajlis dengan dia. Ada Cina pakai comsam, ada Hindu pakai seluar pendek kenuri, kita pergi pakai serban duduk sebelah dia, okey tak? Amalan kebangsaan tak ada masalah, amalan syariat tak boleh. Duduk dengan orang kafir, duduk orang fasik, tak diajar dalam kaedah kita macam tu. Benda macam ni, kita kalau hidup dengan orang bersyariat, memang kita akan merasa. Kalau hidup dengan orang tak ada syariat, tak ada masalah. Kita pergi, kita ni orang jaga syariat, kita ni nak pergi masjid, bawang pun tak makan. Dia ni apa? Kaki isap rokok. Pergi semua macam naga, isap rokok macam mana? Tuan-tuan pergi, tuan-tuan sakit hati ada orang isap rokok. Tuan-tuan memang tak isap rokok, tapi rokok tu kalau atas kata haram macam mana? Maksudnya tuan-tuan pergi tengok orang tu buat benda haram, boleh duduk tak? Tuan-tuan layak tak duduk dengan majlis orang tu isap rokok? Layak tak layak? Layak. Uzur, tengok ya, balik. Ataupun tuan-tuan pergi, tuan-tuan pakai jubah pakai serban ni, ada orang main gitar, ting 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 ting, ting 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 ting. Lagu apa saya tak tahu bunyi ya, tapi ada lagu bunyi tu kan, bunyi. Pandai lah tu, siap lain ni, live ni. Ting 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 ting. Boleh main ni tu macam tuan-tuan seronok, nak mampu dengan tuan-tuan ni. Pasal ulama sebut antara la taliqu bihi mujalasatuhu ni apa? Mana-mana alat muzik kita ada bicara sikit sebanyak saja, yang bertali, bertiup, berdengung, pergi dalam majlis tu, pergi je balik, pasal tak layak duduk dalam majlis tu. Masyhur sebut juga apa? Majlis tu misalnya ada patung, ada gambar yang dipamerkan. Kalau kita tengok zaman lah ni kan banyak tu. Kadang banner depan rumah, gambar apa? Kementerian lelaki dan perempuan. Bab gambar ni rasa kita ada bincang dulu dah. Gambar ni kalau gambar makhluk hidup daripada kepala ni, kalau sampai pusat atau ke bawah, gambar tu sepatutnya tak boleh pamer. Kita pergi tengok ada gambar tu, ataupun gambar patung Bantin Baru. Ada gambar patung. Selamat datang. Ataupun di robot tu, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Patung apa nama dia? Patung. Uzur, tak boleh main. Saya ngaji dulu tutup buku tak apa. Pipi majlis kenduri kadang-kadang ada hidangan bergantian saja. Ada apa? Ada lengkong. Lengkong selalu buat apa? Ada tebikai buat bentuk itik. Ada bahulu gambar ikan, pamer tu, pamer walaupun makanan tapi rupa makhluk hidup, pamer haram. Kalau buat bahulu ikan, buat bahulu untuk masuk mulut, kunyah, kepak makan, tak apa. Yang ni apa? Pamer. Pamer itu haram. Pamer itu haram. Demikian untuk hantaran tu sejadah buat gambar burung. Wang hantaran buat gambar amoy pegang payung. Contoh kan. Semua tu istilahnya membuat bentuk berhala. Pi majlis tu haram. Pasal lagi uzur balik. Kalau tutup guru dulu ngajak bab kenuri, tuan-tuan ni cerita uzur dia cerita tu. Dia tak cerita kita demam, kita sakit gigi, tak cerita macam uzur belah kita ni sedia maklum. Dia cerita uzur nak, uzur kat kenuri tu.
Pasal dalam sebuah apa? Kitab yang dah beribu tahun ni tuan-tuan. Apa? Dia cerita dah zaman dulu lagi dah ada majlis kenduri yang di situ ada uzur untuk kita pergi. Zaman dulu. Zaman ni agak-agak macam dah. Semua wali pergi-pergi kenduri kahwin, la ilaha illallah. Itu tak ada saya tak ada. Itu uzur. Jadi nak sebut apa tu? Kalau sebut tadi orang yang ada tu kita pergi, kita akan terganggu dengan dia, ataupun tak layak duduk semajlis dengan dia. Antaranya apa? Makan tak ada beza laki perempuan. Laki perempuan duduk sekali. Tambah pula yang makan lelaki, yang hantar bunga telur tina. Macam yang makan perempuan, yang bagi bunga telur jantan. Out. Tak diajar dalam syarak. Patutnya mana? Laki perempuan asing tak? Asing. Itu adalah istilah yang dalam syarak nak sebut uzur. Uzur apa? Faham tu apa? Dedah orang, orang ahli maksiat, orang fasik. Ini apa? Ada patung, ada gambar yang dipamer. Ini apa? Ada alat muzik, percampuran laki perempuan, ada ikhtilaf. Tambah pula jamu makan pula. Yang ni halal, ni non halal. Pasal ada tetamu hak kafir, yang ni babi pun dia jamu orang, tapi yang ni catering Cina punya. Yang ni non halal punya, ni jamuan untuk halal punya. Macam tu, boleh? Ada pula hang jamu babi ke orang kafir mana boleh, walaupun hang tak makan. Kalau kita faham tu, pergi ke hotel macam mana? Ada halal non halalnya. Ada pula macam tu. Masak periuk sekali, belangah sekali. Sajalah ke sana sikit kan. Tapi asal kita bercerita bab kenduri ni. Jadi kalau kita perhati tengok bab kenduri ni, macam mana? Zaman laninya kenduri, bagus. Kenduri orang soleh ke, kenduri apa? Bermasalah ke macam mana? Macam inilah pembahasan kita. Habis tu. Kalau nisbah kita dah habislah baca pasal tu satu hal. Pasal kita baca kitab ni tak ikut tertib, ikut kita tengok munasabah apalah. Jadi nisbah kita bicara kenduri ni selesai, alhamdulillah. Soalan lah kalau ada sekitar apa kita nak bicara bab kenduri ni. Ada soalan? Tak ada, tangguh dulu. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda min syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.